إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Barisan AJK Masjid Nur Abbas, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah serta keizinannya dapat sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita saling ingat memperingati, untuk sama-sama saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dicatatkan oleh para malaikat sebagai pertemuan yang terbina di atas rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya sahaja pertemuan yang terbina di atas perasaan kasih dan sayang dan cinta kepada Allah Ta'ala itu akan membolehkan kita mendapat perlindungan di hari yang tiada lagi perlindungan, yang mana Nabi SAW menyebut sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tiada lagi naungan adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilupakan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, para tabi'in, dan doa yang berpanjangan buat umat Islam yang berada di seluruh dunia, di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Thailand, Yaman, Afrika, dengan harapan agar Allah Ta'ala berikan mereka kekuatan dan kemenangan. Dan sekiranya mereka gugur di medan pertempuran, tidak ada apa yang kita mengharapkan melainkan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Dan pada masa yang sama, apabila kita mendoakan kebaikan untuk orang Islam yang lain, di sana ada Nabi SAW menyebut salah satu golongan yang mendapat doa daripada para malaikat ialah mereka yang suka mendoakan kebaikan untuk orang Islam yang lain. Jadi syarat ataupun asbab untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia ini adalah sentiasalah mendoakan kebaikan untuk orang yang lain, untuk orang Islam lain. Kita doakan kebaikan untuk orang lain, malaikat yang akan mendoakan kebaikan itu untuk diri kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekadar peringatan kita bersama pada malam ini, suka saya nak bawa satu ringkasan antara surah yang terpenting di dalam Al-Quranul Karim dan surah yang terpenting dalam kehidupan Nabi SAW. Surah ini di antara surah-surah yang terawal semasa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang mana kita semua sedia maklum Nabi kita digelar sebagai
pemuda contoh di kampung itu, di kota Mekah. Tidak ada orang yang diambilkan contoh atau dijadikan contoh, melainkan mereka akan sandarkan Muhammad adalah pemuda yang paling baik untuk dicontohi. Nabi digelar sebagai Al-Amin, yang paling jujur dan amanah. Nabi dipuji oleh sahabat, Nabi dipuji oleh musuh. Seluruh orang, pak kata, pendek kata, kalau jumpa Nabi dia akan puji Nabi. Namun begitu, setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, segala gelaran itu telah pun bertukar menjadi sahirun kadzab, orang yang penipu, orang yang pendusta, orang yang digelar sebagai ahli sihir. Innaka majnun, sesungguhnya kamu ini gila. Bayangkan, daripada setinggi-tinggi kedudukan Nabi terus tersembam ke bumi martabat Nabi. Nabi digelar sebagai penipu, pendusta, ahli sihir, gila. Orang-orang Mekah akan tunggu di sekitar pintu masuk Mekah. Dia akan promote, dia akan viralkan pada orang yang ziarah Mekah, wahai orang-orang yang ziarah Mekah, tahun lepas ataupun sebelum ini ada seorang pemuda nama dia Muhammad, bagus orang dia, tapi tahun ni dan akan datang dia telah pun jadi gila. Sebab apa? Sebab Nabi bawa Islam. Sudah menjadi lumrah alam, sunnatullah. Orang yang bawa Islam ini pasti akan mendapat ujian yang berat. Sebab itu para anbiya, ujian mereka berat-berat. Mana ada, bagi satu contoh, para anbiya yang hidupnya senang lenang, comfort zone, tidak, melainkan di saat mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul, disitulah saat ujian semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Sebab tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada seseorang itu, Allah akan beri dia ujian. Jadi kalau kita rasa kita belum cukup dengan ujian hidup ni, kita perlu rasa risau. Adakah aku ni dipinggirkan ataupun tidak diendahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Namun begitu tuan-tuan, di saat tekanan datang daripada pelbagai sudut kepada Nabi kita, namun dakwah Islam mendapat tempat yang luar biasa. Orang-orang yang ziarah Mekah mula bertanya, siapakah Muhammad itu? Mana mungkin kalau katalah dia seorang pemuda yang biasa-biasa, kenapa kamu mesti berasa dendam terhadap dia? Jadi semua orang akan datang tengok Muhammad, dan di saat orang tengok Muhammad, mereka masuk Islam. Maka menimbulkan rasa kegelisahan bagi orang-orang Mekah, yang menyebabkan mereka akhirnya mengambil keputusan menghantar 2 orang anak muda pergi ke Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi dan bertanyakan kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, wahai Bani Israel, macam mana kami nak kalahkan Muhammad ini? Baik, persoalan dia, kenapa orang Quraisy pergi hantar tanya maklumat kepada orang Yahudi pasal Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan kerana ajaran Islam mirip dengan ajaran Bani Israel, yang mana orang-orang Mekah pada asalnya mereka beriman menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah seorang pemimpin Bani Khuza'ah telah memerintah Mekah, dia telah memperkenalkan konsep penyembahan berhala, dan pada saat itu berhala dibawa masuk secara besar-besaran di kota Mekah, sampailah seluruh penduduk kota Mekah tidak lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, melainkan mereka terpaksa menggunakan patung-patung sebagai perantaraan. Patung Hubal, patung Manat, patung Latta, Uzza. Jadi bila Nabi datang bawa konsep menyembah Allah Ta'ala secara langsung, mereka tidak ada point nak kalahkan macam mana. Jadi mereka terpaksa merujuk kepada Bani Israel, yang mana Bani Israel ini juga mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara langsung. Satu. Yang kedua, bagaimana pula orang Yahudi berada di Madinah, tidak di Mekah? Kan? Kenapa orang Yahudi ataupun Bani Israel berada di Madinah, tidak di Mekah?
Keberadaan orang-orang Bani Israel di Madinah adalah sebab kerana mereka sedang menanti Nabi yang terakhir. Antara ramalan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, Nabi terakhir ini dia ada 3 ramalan bagi mereka. Yang pertama, Nabi terakhir ini dia akan datang di tempat yang suburnya kurma tumbuh. Di Madinah subur tak kurma tumbuh? Subur. Di Mekah ada tak kurma? Tak ada. Kan orang nak pergi beli kurma kena beli di Madinah. Kalau beli di Mekah harga dia mahal sedikit ataupun dapat yang jenis yang berkulat banyak. Kan? Sebab tu pergi Mekah ke umrah ke shopping kurma di Madinah. Kalau dah terlepas Madinah, habislah kena pesan ke orang lain. Kalau shopping di Mekah boleh juga, tapi dah berapa bulan ataupun berapa minggu punya kurma lah. Yang kedua, antara ramalan orang-orang Bani Israel tentang Nabi terakhir, bukan sekadar dia datang di tempat yang suburnya kurma tumbuh. Nabi terakhir ini tidak menerima sedekah. Kan Nabi terakhir ini tidak menerima sedekah. Di saat Nabi SAW datang ke Madinah dalam peristiwa hijrah, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi uji Nabi. Dia datang daripada mana? Salman ni datang daripada Parsi. Lepas tu nama dia Salman Al-Farisi, daripada kota Parsi. Kota Parsi. Salman ini asalnya menyembah Majusi, menyembah api. Bapa Salman merupakan orang yang menjaga tokong Majusi, menghidupkan api Majusi. Di saat Salman ambil kayu api untuk hidupkan kuil Majusi itu, dia akan lalu depan seorang pendeta Yahudi yang berada di negara Parsi, juga menanti Nabi yang terakhir. Sebab di Parsi, di Iran, suburnya kurma tumbuh. Iran banyak tak kurma? Banyak. Sampai kita import lah Yusuf Tayyub tu. Yusuf Tayyub. Kan? Tak percaya tunggu bulan Ramadan. Produk of Iran saja kurma masuk. Tok Guru Salman juga orang Bani Israel, orang agama ahli kitab. Dia tunggu di situ. Salman tanya, wahai Tok Guru, pelik sangat kamu ni sembah. Aku sembah api, kamu sembah tak ada siapa. Maka lama-kelamaan Salman pun beriman kepada Tok Guru itu. Tok Guru itu pesan, Nabi terakhir telah pun datang, dan kalau aku mati, kau kena pergi ke Syam. Salman pergi Syam. Salman berguru dengan orang-orang Yahudi di Syam, dan di saat Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, berita itu sampai ke Syam, Salman telah menjual kemerdekaan dirinya untuk travel pergi Madinah, semata-mata nak tunggu Nabi di Madinah. Bayangkan, dari Iran pergi ke Syria, turun ke Madinah. Daripada seorang merdeka, travel sebab nak jumpa Nabi. Di saat Nabi datang, Salman test, betul ke tidak ni Nabi. Dia bagi kurma sebagai sedekah. Nabi tolak. Kali kedua, Nabi tolak. Kali ketiga, Salman bagi sebagai hadiah, baru Nabi ambil. Test kedua selesai. Test yang ketiga, ramalan Bani Israel, Nabi terakhir ni dia ada tanda Nabi, tanda kenabian di belakang, seperti sebentuk telur burung. Salman jugalah orang yang detect benda tu ada. Di saat Nabi SAW berjalan di kota Madinah, Salman jalan di belakang Nabi sambil terlompat-lompat. Sebab nak tengok apa yang ada dalam baju belakang. Maka Nabi perasan orang tua ni lompat-lompat ni macam pula kan. Sebab Salman ni tua. Antara sahabat yang paling tua adalah Salman Al-Farisi. Maka Nabi telah melabuhkan jubahnya, tengkuk ni belah belakang Salman jatuh, Nabi jatuhkan, dan ternampaklah dan terzahirlah tanda kenabian itu. Dan Salman terus peluk Nabi, wahai Muhammad, aku datang dari jauh untuk bertemu dengan kamu. Akhirnya Nabi SAW tebus Salman dengan sebidang kebun kurma. Sayangnya Nabi pada Salman Al-Farisi, sebab kenangkan perjalanan daripada Parsi pergi ke Rom, pergi ke Madinah nak jumpa Nabi. Daripada seorang merdeka menjadi seorang hamba sebab nak jumpa Nabi. Nabi kata, engkau bebas pada hari ini, aku tebus kau dengan sekebun kurma. Jadi ramalan orang-orang Bani Israel tentang kedatangan Nabi terakhir lama dah datang. Lama dah tahu.
Peristiwa itu bermula di saat Abu Talib bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam, ditahan oleh pendeta Yahudi yang bernama Buhaira. Buhaira tahan rombongan Abu Talib, tanya Abu Talib, "Wahai Abu Talib, rombongan apa yang special ni?" Abu Talib kata, "Tidak ada apa yang special melainkan biasa sahaja." Buhaira kata, "Mana boleh, sebab aku tengok awan daripada tadi duduk lindung kamu." Rupanya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa tu kecil lagi. Buhaira ambil Nabi kita, pusing belakang, pegang. Inilah Nabi yang terakhir yang akan memerintah dunia. Kamu bawa dia balik sekarang wahai Abu Talib, jangan sampai ke Syam. Kalau dia sampai ke Syam, aku takut dia akan diapa-apakan. Abu Talib terpinga-pinga. Itulah sejarah pertama Nabi mendapat bantuan daripada siapa? Abu Talib. Abu Talib pun tak pasti ya ke tidak, tapi sebab yang bercakap itu Bani Israel, orang yang mempunyai ilmu tentang kitab, maka orang Quraisy sangat pandang tinggi pada mereka, maka Abu Talib pun ikut bawa balik. Tidak ada siapa yang boleh beri arahan kepada Abu Talib, tapi disebabkan Bani Israel yang bercakap, maka Abu Talib pun ikut bawa balik. Masa tu dah halfway pergi ke Syam, 800 km punya perjalanan nak pergi business travelling, balik macam tu je, balik. Jadi tuan-tuan diberitahu kepada Bani Israel, "Wahai orang-orang Bani Israel, ceritakan kepada kami macam mana kami nak kalahkan Muhammad." Maka Bani Israel bagi tahu, "Kau tanyakan kepada Muhammad itu 3 soalan. Soalan yang pertama, tanyakan dia tentang pemuda yang pernah hidup satu ketika dahulu, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Kalau dia Nabi, dia boleh jawab soalan ni. Soalan yang kedua, tanyakan kepada Muhammad bin Abdullah itu, kalau dia seorang Nabi, cerita tentang seorang raja yang pernah memerintah timur dan barat. Kalau dia seorang Nabi yang terakhir, dia boleh jawab soalan ini, dan bukan sekadar jawapan, tapi skema jawapan ada pada kami, sebab kami Bani Israel." Yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad itu tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Tanyakan dia tentang roh. Kalau dia seorang Nabi, dia boleh jawab soalan tentang roh, yang skema jawapan ada pada kami. Maka baliklah 2 orang anak muda Quraisy ni tadi, Uqbah dan An-Nadhar, pergi bertemu dengan Nabi SAW. Travel 400 km semata-mata nak cari jawapan, dia nak cari punca macam mana nak kalahkan Nabi kita, tuan-tuan. Bertemulah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat bertemu itu, ditanyakan soalan itu, maka selang 15 hari 2 minggu, maka turunlah suratul Kahfi, sapu bersih 2 soalan pertama, dan yas'alunaka 'anir ruh, tentang ruh dijawab dalam surah yang lain. Habis. Baik tuan-tuan, itulah penyebab turunnya surah Al-Kahfi, yang banyak padanya syarat dengan kelebihan dan manfaat. Baik, Suratul Kahfi dipanggil Al-Itaqul Awal, surah yang terawal, antara yang terawal. Di saat umat Islam down, di saat Nabi kita seorang-seorang, Allah turunkan surah ini memberi semangat untuk terus bersama dengan Islam, untuk kuat bersama dengan Islam. Antara kelebihan surah Al-Kahfi, Nabi SAW sebut, antaranya yang pertama, siapa-siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat akan diampunkan dosanya sampai Jumaat mendatang, selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Hanya sekadar baca sahaja surah Al-Kahfi, gugur dosa kecil sampai Jumaat mendatang. In advance, pengampunan in advance, tapi dengan syarat tidak melakukan dosa besar. Yang kedua, kata Nabi, siapa-siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, nazalat alaihimus sakinah fa innahu nur, dia akan mendapat ketenangan dan pencerahan dalam hidup, sebab surah ini surah yang cukup istimewa, dia memberikan pencerahan. Jadi kalau ada anak kita nak exam ke, nak interview ke, kita dalam keadaan menggelabah ke apa ke, next Friday baca surah Al-Kahfi, mudah-mudahan the next following Friday itu kita dalam keadaan tenang dan tersusun. Surah Al-Kahfi. Betul Ustaz, surah Yasin macam mana Ustaz? Surah Yasin bacalah.
Ini on top of that. Begitu. Sebab kita dah selalu melazimi surah Yasin, bagus. Surah Al-Kahfi ni on top of Yasin tu kita baca. Sebagai amalan tambahan. Amalan kecil yang kita istiqamah lakukan, kita jangan tinggalkan. Sebab di saat kita sakit dan kita tak boleh melakukan ibadah yang kita istiqamah itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan kira sebagai amalan yang berterusan. Contoh, kita selalu sembahyang duha, tiba-tiba kita sakit hari itu, tak boleh sembahyang duha, Allah Subhanahu Wa Taala akan rakamkan sebagai amalan yang penuh. Sebab Allah tahu kalau kita sihat, memang kita solat duha. Kita jangan tinggal surah Yasin kalau kita baca Yasin, sebab Allah tahu kalau kita sakit pada masa itu, kita tak baca ataupun kita dalam keadaan musafir, Allah rakamkan ibadat yang sempurna, yang penuh. Baca surah Yasin daripada ayat pertama sampai terakhir sebagai pahala yang sempurna. Baik. Surah Al-Kahfi juga kata Nabi SAW, sesiapa yang menghafal dan membaca 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi akan terhindar daripada fitnatun Dajjal. Dajjal ni bila dia datang, dia boleh memberi syurga dan neraka. Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Allah Subhanahu Wa Taala bagi Dajjal banyak kelebihan. Dia boleh menyuburkan tanah yang tandus, dia boleh matikan tanah yang subur. Dia boleh buat. Jadi sebelum nak berdiri depan Dajjal, sebelum Dajjal datang tercongok depan kita, Nabi suruh prevent diri kita ni dengan membaca suratul Kahfi. Satu hari Nabi SAW tengok para sahabat dalam keadaan kepucatan. Nabi sebut, masya'nukum, sebab apa kalian pucat? Sahabat kata, wahai Rasulullah, kami ni risau Dajjal datang. 1400 tahun yang dulu sahabat dah risau, kami risau Dajjal datang. Lalu Nabi respon, kalau Dajjal datang dan aku bersama kalian, jangan takut, aku yang akan jadi pelindung, jadi hujah bagi kamu. Tapi kalau Dajjal datang dan aku tiada, maka hendaklah kalian membaca suratul Kahfi sebagai benteng pelindung. Habis. Baik, tuan-tuan dan puan, suratul Kahfi mempunyai 4 bentuk cerita yang mufassirin kaji apakah kaitan cerita ini dengan Dajjal. 4 cerita ini merujuk kepada 4 fitnah Dajjal yang akan menyerang setiap individu kita. Sebelum Dajjal datang physically duduk depan batang tubuh kita ni, dia akan test 4 bentuk fitnah ni dulu. Kalau kita boleh bertahan, berarti kita survive. Tapi kalau tak boleh tahan, baru hantar fitnah aja belum Dajjal datang, berarti kitalah antara orang yang mungkin akan rebah di saat Dajjal muncul. Yang pertama, cerita pasal Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua. Satu ketika dahulu, lebih kurang 400 tahun sebelum Nabi kita lahir, dia di antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW, ada satu kelompok manusia, anak muda Bani Israel, hidup di bawah kerajaan Raja Daqyanus, yang pada saat itu raja itu memerintahkan seluruh penduduk kampung itu untuk murtad besar-besaran. Murtad. Maka tinggallah anak muda 7 orang ni tadi mempertahankan agamanya. Lalu dipanggil menghadap raja, wahai anak muda, pasal apa kamu ni degil sangat tak mau murtad? Maka anak muda itu, tuan-tuan, pun jawab depan tuanku, wahai tuanku, kalau kami sembah Tuhan itu, Tuhan tuanku, nescaya patiklah antara orang yang salah. Nampak? Cara dia bercakap dengan Raja Daqyanus tu pun dah menunjukkan dia orang ni seorang anak muda yang akhlaknya tinggi. Dia kata kalau kami yang buat, kami yang salah. Dia tak kata tuanku dengan kuncu-kuncu tuanku semua salah. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap kalau patik yang buat, patik yang salah. Dia nak cakap tuanku salah, tapi dia letakkan kesalahan tu pada diri dia. Dia mempunyai akhlak yang tinggi. Disebabkan mereka mempertahankan agama itu, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka ilham. Mereka selamat daripada dibunuh dan ditangkap, dan akhirnya mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun.
Lama tidur 309 tahun. Tidur ni merupakan satu nikmat. Allahu Akbar. Tidur, 3 benda yang seronok kita buat. Pertama, tidur. Tidur kat rumah pun seronok, time kuliah maghrib pun seronok, time kuliah subuh pun seronok. Yang lelaki paling seronok time khutbah Jumaat, itu paling seronok. Lepas pula makan pisang. Dah makan pisang, dah kenyang, khatib naik mimbar, lepas tu selamatlah kan, dia dah di alam lain. Bila pula dia bangun, imam khatib dia kata barakallahu li wa lakum fil Quranil azim, dia terus bangun. Dah doa dah ke? Dah selesai doa, habis dah. Sampai qomat baru dia sedar, cepat pula khutbah hari ni. Pasal apa cepat? Dia tidur. Yang seronok dia buat tidur. Yang kedua, seronok makan free. Makan free memang seronok. Dah kenyang pun kalau ada orang ajak makan, makan juga. Yang ketiga, yang seronok kata orang, mengata orang. Makan, tidur, mengata orang. Tiga-tiga ni boleh buat kat masjid. Lepas tidur, sekejap lagi ada makan, lepas makan sambil mengata orang. Kamu tahu tak dia tu makan, dia tu teruk benar, dia kata orang. Dia kalau kata diri sendiri, dia tak lalu nak telan. Dia tengok orang depan ni kecil besar, kau ni aku makan kau orang. Tidur, ditidurkan oleh Allah 309 tahun merupakan satu bantuan yang luar biasa. Anak muda ni mendapat ilham seumpama bagaimana emak Nabi Musa mendapat ilham menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Sama juga Luqmanul Hakim mendapat ilham daripada malaikat di saat dia memberi pesan pada anak dia. Sama juga Imran mendapat ilham daripada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan, terdapat beberapa cerita yang mereka ni bukan Nabi, tapi cerita mereka termaktub dalam Al-Quran. Tidak ada siapa boleh mengaku dia Islam melainkan kena beriman dengan cerita mereka ni. Mereka bukan Nabi. Termasuklah Ashabul Kahfi. Mufassirin kaji di manakah punca kekuatan dapat bantuan yang luar biasa. Kalau mak Nabi Musa tu confirm lah sebab dia mak Nabi Musa. Kalau Luqman ada kekuatan dia, kalau Imran ada kekuatan dia. Tapi Ashabul Kahfi di manakah kekuatannya sampai boleh tidur 309 tahun, tak mati dan awet muda. Maksudnya kulit, muka, badan semua ni tidak terkesan dengan peredaran masa. 309 tahun dia bangun daripada tidur, dia bangun macam dia baru tidur semalam. Sebab perbualan mereka sikit pun tidak kisah, muka kamu ni teruk benar, tua sangat kamu ni. Dia tak ada sebut begitu. Dan di saat mereka turun ke kota-kota untuk berjual beli, sikit pun orang kedai tak tegur, teruk benar pakcik ni, tua sangat ya. Tak ada. Sikit pun tak tegur pasal rupa paras. Tak payah tampal kuku putih, tak payah kan? Awet muda dengan tidur je. Tidur ni dia lambat tu. Mufassirin kaji, datanglah satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu sebab apa mereka dapat bantuan yang luar biasa, tuan-tuan. Allah sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sebab mereka ni anak muda yang mempertahankan agama mereka. Wa zidnahum huda, Allah sebut, dan kami lebih-lebih lagi tambahkan bantuan pada mereka. Sebab mereka ni anak muda yang mempertahankan agama. Di saat kaumnya semua murtad, tuan-tuan cuba bayangkan macam mana satu arahan mengingkari perintah Allah dilakukan secara besar-besaran datang daripada mulut seorang raja yang diakui oleh seluruh penduduk kampung. Memanglah penduduk kampung tu sebenarnya memang dah tak hidup beragama dah pun. Kalau keluar satu arahan, sila semayang Jumaat tak wajib. Lepas tu seluruh penduduk taman kat setapak ni, kat ibu kota ni, dalam kota ni semua kata yes, betul, tak wajib. Ada sekumpulan anak muda kata, wajib, jangan macam tu. Lepas tu orang tanya, kamu ni tak dengar ke arahan? Tak wajib lah semayang Jumaat. Tak ke pelik? Pelik kan? Bayangkan situasi pada kerajaan Dakyanus itu, di saat raja tu umumkan semua murtad, semua kata yes, kita murtad ramai-ramai. Kecuali segelintir anak muda yang mempertahankan agama. Disebabkan mereka mempertahankan agama mereka, tuan-tuan, mereka tunjukkan komitmen mempertahankan agama Allah.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi bantuan yang luar di akal, bagi bantuan, tidur 309 tahun. Maksudnya dah kemuncak fitnah terhadap agama paling tinggi. Cerita yang pertama ni tuan-tuan adalah fitnah yang pertama yang Dajjal akan datang kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam akhir zaman, adalah fitnah pada agama. Pada akhir zaman, macam mana fitnah agama pernah sangkut, pernah hinggap pada penduduk kota Daqyanus itu, samalah dengan umat akhir zaman. Mana-mana sahaja orang sebut pasal Islam, orang akan meletakkan keraguan dulu sebelum nak percaya. Orang akan ragu-ragu dulu, betul ke sistem kewangan Islam ni, betul ke Ustaz? Sistem perundangan Islam ni betul ke Ustaz? Sistem pendidikan Islam ni betul ke Ustaz? Ke banyak teroris ni Ustaz? Betul ke budak tahfiz ni boleh jadi, boleh bagi makan ke anak saya Ustaz? Apa sahaja yang disandarkan terhadap Islam wujud perasaan keraguan. Samalah penyakit ini pernah hinggap pada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daqyanus. Orang mula meragui, bukan mula, orang dah meragui tentang keturunan Islam. Mereka tak nampak agama itu sebagai jalan penyelesaian. Di Dajjal tak payah datang tercongok depan, jom ikut aku. Dajjal hantar kegusaran, ketidakpastian kepada hati kita terhadap agama. That's it. Sistem kewangan Islam, berapa ramai orang-orang ustaz yang duduk dalam sistem kewangan Islam, memperkukuhkan sistem kewangan Islam, ada orang bertabur duri. Ini semua teruk aja ni, ini semua backdoor, ini semua teruk. Dia akan ragui dulu sistem kewangan. Sama je ustaz, konvensional dengan Islamik sama je ustaz, sama macam mana? Sama ialah buat pinjaman perumahan konvensional pun pinjam rumah 400,000, bayar pun 700,000. Kalau buat Islamik pun 400,000, tapi final payment pun total sama juga 700,000, silap 800,000 ustaz. Sama je ustaz. Dia kata sama, mana boleh sama? Dia punya material tu memanglah sama. Macam ayam bangkai dengan ayam sembelih, memang ayam yang sama. Kalau kita ambil konteks ayam dengan ayam, memang sama. Tapi value yang ada, satu halal satu haram, tak samalah kan? Kalau dari sudut value yang jadikan neraca penilaian, kenapa kita susah payah pergi ambil daging halal beratur, daging korban kalau katalah ada lembu mati tengah jalan, kita potong je lembu tu. Kita sensitif bab makanan tak ada chop halal, walaupun mahal kita sanggup beli daging halal. Masa saya duduk di New Zealand saya duduk 3 tahun lebih kurang. Orang sanggup tak makan sebab nak tunggu daging halal turun daripada Christchurch turun ke Dunedin. Dunedin agak bawah sikit lah kalau Faizal duduk di Christchurch kan? Dekat Auckland susah nak cari daging halal. Dah lah tempah seminggu awal, sampai-sampai orang Jewish pula ambil dulu. Dia pun nak daging halal juga, Jewish ni kan. Di University of Otago ni dia banyak Jewish duduk, settlers banyak situ orang Jewish. Dia sapu dulu duit makanan halal ni kan. Jadi orang Islam pun nak halal juga, sanggup tunggu daging halal. Tapi bab kewangan Islam orang tak ragu-ragu, sama je ustaz. Dia punya content itself salah, tak sama, satu haram satu halal. Walaupun dia punya duit itu mungkin sama nilaiannya, tapi transaksi itu dibina di atas kebatilan, satu dibina di atas sahih. Baik. Cerita yang kedua berkenaan dengan dua orang sahabat, seorang kaya, seorang miskin. Ini saya simplifikan je. Yang mana si miskin ini tadi miskin, hidupnya biasa. Yang si kaya ni tadi, di saat dia mendapat kekayaannya, Allah sebut dia ni kaya sebab aku berikan dia kebun. Allah sebut kami berikan dia kebun yang ada pohon kurma, pohon anggur, dipagari pohon kurma, kami turunkan hujan, kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kami alirkan sungai, kami beri. Dan di saat dia di kemuncak kekayaan, kehebatan dia mengatakan segala kekayaan ini seakan-akan hasil daripada titik peluh aku semata-mata. Dan dia bertemu dengan si miskin, dia kata, wahai si miskin, kalau aku mati pun aku punya martabat lebih mulia daripada kamu. Maka si miskin pun respon, wahai si kaya, kenapa kamu mesti berasa bangga terhadap harta yang
terhadap diri kamu yang kamu dulu adalah setitis air yang tidak bernilai. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kamu, Allah bagi kamu kehebatan, kesempatan untuk kaya, Allah jumpakan kamu dengan orang ni, kamu jadi hebat, Allah berikan kamu ilmu ni, kamu jadi hebat. Alih-alih kamu nak mengatakan segala kekayaan ini belongs to you, ataupun kamu seorang je yang patut menjadi kaya dan memang you deserve to be that, maka si miskin tu kata, kalau aku doa pada Allah agar Allah musnahkan kamu, aku boleh berdoa. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan tentukan sama ada kamu kaya berterusan atau kamu jadi miskin. Tuan-tuan, lepas habis perbualan itu, Allah kabulkan doa itu, yang kaya itu terus jatuh muflis dan dia sangat menyesal di atas kebiadaban, di atas dia menafikan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kekayaan. Fitnah yang kedua yang boleh melanda umat Islam akhir zaman sebelum fitnah Dajjal datang adalah fitnah harta. Berapa ramai umat manusia, khususnya orang Islam, yang kabur mata dia ni bila disogok dengan duit, diberikan dengan duit. Kabur, kelabu asap mata, dah tak nampak mana halal mana haram sebab duit. Duit kita dalam pelaburan yang halal dan haram. Kalau yang halal tu no problem, tapi yang haram tu bila part nak clearkan duit yang haram tu, dia pula berfikir macam-macam. Saya pernah jumpa satu orang Tuan Haji tu, dia punya duit investment yang bercampur-campur, dia kurang dalam 2.3 million, banyaklah 2.3 million dalam akaun yang bercampur-campur. Saya cakap, Tuan Haji duit banyak, tapi pastikan duit tu clear, bersih. Dia kira-kira, saya pun sit down dengan dia, kira-kira okey, 2.3 juta ni adalah duit yang haram. Jadi saya cakap, Tuan Haji, duit ni kena bersihkan dengan derma, clear lah kan? Duit halal bersihkan dengan zakat, duit haram kena bersihkan dengan buang. Buang means that kena bersihkan, kena keluar daripada diri dia. Apa benda Ustaz? Baiki jalan, buat lampu jalan, jalan awam, bukan jalan rumah sendiri, jalan awam. Baiki tandas awam. Lepas tu dia kata, Ustaz, ada tak fatwa kata halal? Dia nak cari juga tu fatwa. Saya cakap, Tuan Haji, ni duit ni dalil qat'i kata haram, riba haram, judi haram, gambling haram, semua haram. Allah Ustaz, cuba Ustaz, carilah Ustaz mana-mana fatwa kata halal. Oh, saya tak boleh Tuan Haji, kalau dah dalil qat'i kata haram, haram pun nak fatwa lagi. Tak apalah Ustaz, saya cari ustaz lain lah, katanya. Alih-alih cari ustaz lain, Ustaz, kan saya betul saya cakap tak haram. Saya cakap, tak haram, mana nombor ustaz tu, main sini. Telefon ustaz tu, macam mana Ustaz tak haram? Tak haram Syekh, dia kata. Lepas tu tengok, itu 2.3 million, segini 2 million je, mana lagi 300,000? 300,000 ustaz punya fees. Gitu. Patutlah halal lah ustaz punya fees 300,000. Tukar ustaz je terus halal. Memang tuan-tuan, zaman sekarang ni bab harta kelabu WhatsApp habis. Ustaz tak ustaz, kelabu habis kan. Berapa banyak orang Islam kena tipu dengan package umrah tu, tak cerita ke? Ustaz dah tu. Setup senang je tuan-tuan, dia buat satu syarikat, buat announcement, saya nak buka syarikat umrah paling murah dalam pasaran, RM4,000. Oi, kita dengan 4,000, fui bagus ni. Seminggu je buka, last kali company tutup, kita pun nganga. Company tutup, dia buka company lain, set up company lain. Dah dapat collection 1 juta, 2 juta, tutuplah syarikat. Undetected, tak detect. Sekejap dia jadi tawan ni, dengan sebab menipu duit. Akhir zaman sebab duit manusia boleh kelabu asap. Tuan-tuan, samalah dengan kita tuan-tuan, bila bab harta ni Nabi sebut, la tazula qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah anil khamsah. Tidak akan berganjak kaki anak Adam itu di padang mahsyar melainkan ditanya 5 soalan. Soalan yang pertama tentang umurnya, an umrihi fima afna, wa an syababi fima ablah, tentang usia mudanya di manakah digunakan. Yang ketiga, an malih, tentang hartanya, min aina tasaba, daripada mana dia dapat, wa fima anfaqa, dan ke manakah dibelanjakan.
Dan yang kelima tentang ilmu. 5 soalan di padang mahsyar sebelum kaki kita boleh bergerak nak cari Nabi, wahai Muhammad bagi aku syafaat. Tak boleh bergerak ni melainkan jawab 5 dulu. Nak dapat syafaat ni jawab 5 dulu. Masing-masing mau jawab sini soalan. 2 soalan tentang harta, daripada mana dapat, ke manakah dibelanjakan. Sebab tu tuan-tuan, biar kita sederhana hidup ni, jangan sesekali kita benarkan benda haram masuk. Sebab sekali dia masuk, kita akan ketagih. Itu boleh, tahun lepas boleh, orang tu boleh dapat. Dia dah start compare, dia dah start rasa. Lepas tu dia dah susah nak tarik handbrake, nak U-turn. Tak boleh. Susah, boleh tu boleh, tapi susah. Sebab benda haram dah masuk, dah jadi darah daging. Kullu lahmin nabata binal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lah layak untuk disambar. Bab harta kena clear. Sebab itu 2018 ni tuan-tuan, mana yang belum buat penama, tuan-tuan semua kaya, harta banyak, jangan lupa selesaikan agihan sebelum kita meninggal dunia. Buat senarai harta ayah ada berapa, katalah kita ada 3 juta. Buat senarai nama dan buat siapakah yang layak terima. Bagi hibah siap-siap. Hibah ni adalah hadiah, pemberian. Harta ayah di luar negeri, Abdul Wahab yang punya. Ada. Harta ayah dalam negeri, Abdul Wahib yang punya. Rumah yang nak roboh ni, Abdul Wahub lah yang punya. Kan? Titik. Tak ada dakwa-dakwi pasal ayah yang bagi masa hidup. Apa kamu nak kisah, ni harta ayah. Tapi buatlah situ syarat, berkuat kuasa setelah ayah menghembuskan nafas yang terakhir. Titik. Baru anak tu tengok cantik lah, dapat rumah, aku pergi refinance rumah ni, kan? Ada berlaku tuan-tuan, dia tukar nama pada anak dia, anak dia refinance rumah ayah dia. Lepas tu bisnes anak dia pelingkup dengan ayah duduk merempat. Ni anak punya penangan, kan? Bagi harta tu bagus dah, tapi anak tu pergi gadai. Buat conditional hibah, pemberian bersyarat, ambil lawyer, stampkan rent. Supaya apa? Supaya bila kita meninggal, kita tak tertunggu-tunggu di manakah saham akhiratku yang datang daripada duit yang mengalir. Berapa ramai harta orang Islam yang stranded di amanah raya tu, berapa bilion? 40 bilion ke apa ke? 40 bilion ke? 50 bilion? Banyak 50 bilion, 50 B. Sebab apa tak boleh diagihkan, tak boleh dicairkan? Sebab tidak ada penama. Macam mana kita nak tahu kita ada nama ke tidak? Sebelum kita menjadi penyumbang duit itu, eloklah kita buat penama siap-siap sebelum kita meninggal. Jangan harap orang lain yang uruskan harta kita tuan-tuan. Kita sendiri yang kena urus. Alah ustaz, pandailah nanti saya dah mati depa faraid. No, tidak semudah itu faraid. Tak semua anak kita nak faraid. Yang si lelaki memanglah nak faraid sepasal dapat 2 portion. Kan? Abang, kita kenalah faraid, kita kena ikut Islam katanya. Yang anak perempuan pun kata, amboi bab harta pandai ikut agama nah. Semayang mana, kan? Puasa ke mana, tak nak ikut pula pasal Islam. Harta bab Islam saja, sebab nak dapat 2 portion. Mana boleh bagi sama rata, kata si perempuan. Cukup seorang kata tak boleh, saya nak sama rata, habislah. Lawyer pun pening, macam nak buat? Tak boleh. Asyik-asyik kata kita buka file lah. Lawyer pula stamp macam tu, kita buka file, kita cari file, kita buka file. 5 tahun nasi buka file, bila nak menutup? Tak menutup-tutup. Pasal tak jumpa jalan, macam mana nak pusing? Kalau tak boleh cakap dah tak boleh. Ni buka file, tutup file, buka file, cari file. 5 tahun nasi cari file je, bila nak jumpa dah? Tak jumpa-jumpa. Kita berhenti azan dulu dan kita sambung dengan kesimpulan insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah yang kedua adalah fitnah harta, fitnatul mal. Cerita yang ketiga berkenaan dengan fitnah yang ketiga, iaitu Nabi Musa alaihissalam pergi menuntut guru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Satu hari Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka dalam keadaan berkhutbah itu, bangun seorang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapakah orang yang paling bijak sekarang ni, yang tengah hidup sekarang? Maka Nabi Musa dengan penuh yakin, dia seorang Nabi, dia beritahu, akulah orang yang paling bijak. Dan yakin dengan ilmu wahyu yang datang pada Allah Ta'ala, Nabi Musa kata, akulah orang paling bijak.
Dan di saat itu turun satu wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang lagi Nabi, atainahu rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilma. Ada seorang lagi yang lebih alim pada kamu wahai Musa, yang kami berikan kepadanya kasih sayang, rahmah, dan kami berikan dia ilmu. Maka di saat dapat saja wahyu itu, Nabi Musa alaihissalam tak buang masa pergi cari Nabi Khidir alaihissalam, yang pada masa itu Nabi Musa pun tak tahu Nabi Khidir ni dekat mana. Pergi cari. Nabi Musa kata, kalau aku terpaksa berjalan selama-lamanya, au amdhiya huquba, aku akan jalan semata-mata untuk mencari ilmu. Maka dipendekkan cerita, akhirnya bertemulah dengan Nabi Musa, dengan Nabi Khidir dan menuntut ilmu, dan akhirnya habis. Cerita yang ringkas ini tuan-tuan membawa satu bentuk pengajaran, iaitu Nabi Musa alaihissalam seorang Nabi ulul azmi. Martabat ataupun ranking Nabi Musa nombor 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu tidak menyebabkan Nabi Musa rasa ego untuk menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang Nabi Khidir ini Nabi yang biasa-biasa dan dia bukanlah Nabi ulul azmi, dan tidak ada dalam catatan hadis yang Nabi Khidir ini ada pengikut. Maka dia seorang Nabi yang biasa. Dia bukan Rasul, dia seorang Nabi. Kalau Rasul dia kena menyampaikan, kalau Nabi ini cukup untuk diri dia sahaja. Nabi Musa, Nabi yang tinggi, turun mencari ilmu. Tuan-tuan, fitnah yang besar akan melanda umat akhir zaman adalah fitnah ilmu. Berapa ramai orang yang ada pangkat kedudukan, yang ilmunya tinggi tapi susah nak mendengar, walaupun ilmunya datang daripada seorang yang tidak ada apa-apa. Dan bahkan berapa ramai orang yang ada ilmu menggunakan ilmu untuk menindas orang lain. Ada pula orang berilmu semata-mata untuk naik pangkat. Oh, kita kenalah sambung master PhD sikit barulah boleh naik pangkat. Itu je. Dan lebih teruk menggunakan ilmu untuk merosakkan masyarakat. Ada. Digunakan ilmu, kerjanya tak habis-habis nak berdebat. Jom debat. Jom cari salah orang. Menuntut ilmu untuk cari salah orang itu bala, tuan-tuan. Ilmu ni nak tarik manusia untuk rapatkan saf di masjid, tapi kalau ada ilmu bagi orang lari daripada saf masjid, itu bukan rahmat, itu bala. Debat bukanlah jalan penyelesaian kan? Kalau katalah debat jalan penyelesaian, dah lama Nabi buat. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Bukan suruh berdebat, tapi bermusyawarah, berbincang. Itu dalam Islam. Orang yang terlibat saja duduk dalam kawasan tertutup, bincang, setelah berbincang keluar, war-warkan apakah resolution kami, salam, shake hand, selesai. Ni kalau dia buat majlis debat, yang atas pentas tu berdebat macam nak rak. Lepas habis event debat tu, mereka semua makan malam, sedap-sedap punya makan atas meja, shake hand, sorry lah terlebih kata apa semua. Yang akan sambung bergaduh yang kat bawah tu. Yang sambung bergaduh yang bawah tu. Dia akan sambung dalam WhatsApp, sambung kat pejabat, sambung kat rumah, sambung tak habis. Kau tunggu second round, kau tunggu debat round kedua. Bila nak selesai? Kalau itu ilmu digunakan hanya untuk berdebat, maka bererti kita sedang berada dalam satu fitnah yang Dajjal tak payah datang tercomok depan ni untuk ikut Dajjal. Dajjal hantar sikit je ilmu, sikit perasaan keegoan, habis pelingkup satu masyarakat, lingkup. Dia rasa dia seorang je betul, orang lain salah, habis. Orang alim yang mempunyai perasaan dia seorang je betul, dia sedang dihinggapi penyakit hurur, kata Imam Al-Ghazali. Orang alim yang rasa dia saja yang betul, orang kaya yang banyak yang menderma, dia rasa dia seorang je yang betul, orang yang banyak beribadat, alim abid, dia rasa dia seorang je yang baik, dia juga dihinggapi penyakit hurur. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu
jauh ataupun tidak mahu beribadat kepada Allah, lalai pada Allah. Gharar ini benda yang ghar maksudnya kalau bukit ada gua dipanggil ghar, kosong, nampak gah tapi kosong. Bukit yang besar tapi ada gua tu dipanggil ghar Hira, kan gua Hira kan ghar Hira. Ghurur, kosong, nampak macam gah tapi kosong. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah kata kami pulangkan semua amalan yang dibina di atas bukan keikhlasan demi mencari meraih pandangan manusia, kami jadikan debu yang berterbangan semula. Kita datang bawa amalan banyak depan Allah tapi sedikit pun tidak bernilai di sisi Allah, jadi debu je. Sebab amalan itu terbina di atas mencari simpati manusia, mencari meraih perhatian manusia, bukan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang mempunyai ilmu, orang yang nak menuntut ilmu, prinsip dia mesti ada prinsip macam Nabi Khidir alaihi salam. Apa dia? Allah sebut atainahu rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilma. Kami berikan kepada Khidir ini rahmah. Apa dia? Rahmah ni apa? Siapa ada nama Rahmah? Rahmah ni apa? Kasih sayang tak? Betul tak kasih sayang? Cuba tanya si Rahmah tu betul ke tidak? Rahmat, Rahman, Rahim, kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rahmah ini rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat ini kasih sayang. Allah sebut kami berikan Khidir ini kasih sayang dan baru kami berikan dia ilmu. Maksudnya disiplin ilmu mesti diselaputi, mesti disalut dengan perasaan kasih sayang. Bila deliver ilmu, deliver dengan kasih sayang. Tuan tak boleh buat macam ni. Pakcik nak ambil wuduk macam ni cara dia. Macam Hasan dan Husin tunjuk. Pakcik boleh tak tolong cek saya ambil wuduk. Begitu. Bila ada ilmu tanpa kasih sayang, ilmu tu dry, kering. Kerja je kau salah, kau betul, aku neraka, kau syurga, kau masuk neraka. Sebab dia tidak ada rahmah. Ilmu mesti disarungi dengan kasih sayang, baru betul. Fitnah yang ketiga ada fitnatul ilmu. Fitnah ilmu, ramai orang berilmu tapi hilang perasaan kasih sayang. Bila hilang perasaan kasih sayang, ilmu itu digunakan sebagai tools untuk cari-cari hati orang, bukan untuk menyemai perasaan kasih sayang, duduk dalam satu saf sama-sama. Dan yang terakhir adalah fitnah kuasa. Cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj, panjang cerita ni tuan-tuan, tak apalah, akan datang kita sambunglah berkenaan dengan fitnah yang keempat, berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj dan juga Zulkarnain. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf di atas kekurangan dan perhatian tuan-tuan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka